Itu dia para penonton, Jabatan Pertanian sentiasa peka dan juga membantu petani dan juga peternak yang terkesan akibat daripada bencana banjir. Banyak sebenarnya yang bantuan telah pun diberikan kepada mereka ini, khususnya ketika pandemik COVID-19. Dan bersama dengan kita di studio saya kenalkan iaitu Datuk Zahimi Hassan, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Pertanian Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Selamat pagi Datuk. Terima kasih hari ini sudi bersama dengan kami. Okey Datuk, jadi yang pertama sekali Datuk, apa antara SOP sedia ada berkaitan dengan menghadapi bencana untuk para petani seluruh negara lah, pastinya ada persediaan yang telah pun disusun atur. Ya. Pertamanya terima kasih kepada RTM dan juga Puan Sofia kerana sudi menjemput kami untuk memberikan sedikit gambaran apa yang Jabatan Pertanian laksanakan ketika menghadapi bencana lah. Dan kalau kita lihat bencana ini merupakan satu kejadian yang sebenarnya tak kita minta, tapi dia tetap berlaku dan dia memberi kesan yang buruk kepada penduduk dalam negara kita. Dan bagi sektor pertanian, bencana ini sebenarnya akan mengganggulah dari segi pengeluaran produk-produk pertanian, tanaman, perikanan dan juga ternakan. Sebab di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ini dia akan merangkumi 3 sektor ini. Dan selain daripada kemusnahan kepada tanaman ternakan dan perikanan ini, dia juga boleh menjejaskan infrastruktur ladang macam jalan ladang, tali saliran dan infrastruktur seperti bangunan SPH, sistem pelindungan hujan yang dibina untuk pengeluaran bahan-bahan makanan. Dan kalau kita lihat daripada tahun 2021 hingga 2022 telah banyak berlaku kejadian bencana yang kita tidak jangka langsung. Berlaku seperti banjir di Selangor. Memang kami pun terkejut tiba-tiba mendengar berita banjir yang dikeluarkan di TV. Dan kalau kita lihat daripada Disember banjir yang luar jangka ini sehingga kepada September tahun ini, sebanyak 7 kejadian yang luar jangka direkodkanlah dan memberi impak ataupun kesan kepada produk pertanian dalam negara kita dan juga memberi kesan yang teruk kepada para petani kita. Dan berpunca daripada situlah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ini telah merangka SOP, kaedah-kaedah dan sebagainya untuk meringankan beban-beban yang ditanggung oleh petani. Ini menunjukkan keprihatinan pihak kerajaan dan melalui Kementerian Pertanian untuk menangani isu bencana inilah. Dan kaedah atau SOP yang dibangunkan ini bertujuan seperti yang disebutkan untuk memudahkan dan mempercepatkan bantuan dan mengurangkan kesan bencana ini kepada golongan sasar kita. Dan dia melibatkan kepada semua peringkat, bermula dari petani kepada agensi di peringkat daerah, agensi peringkat negeri dan seterusnya sehingga kepada kementerian. Dan setiap peringkat ini ada perkara-perkara tertentu yang perlu dilakukan. Bermula di peringkat sebelum berlakunya bencana sekalipun, kita Jabatan Pertanian telah mula menggerakkan jawatankuasa MAFI Inc. Jawatankuasa MAFI di peringkat negeri dan di peringkat daerah yang diketuai oleh Jabatan Pertanian untuk memulakan tindakan-tindakan awal bagi mendapatkan maklumat mengenai aset pertanian, bilangan anggota pertanian yang mungkin terjejas dengan banjir dan juga aset oleh petani, peternakan petani, tanaman petani dan sebagainya. Kita dah kumpul semua maklumat untuk kita memantau kalau berlaku banjir nanti senang kita untuk mengambil tindakan. Betul. Dan kita memang ada manual dalam menguruskan banjir inilah yang dibangunkan oleh Jabatan Pertanian sendiri. Dan kita memang untuk menghadapi berasaskan SOP yang telah dibangunkan ini, kita memang bersedia untuk menghadapi bencana ini. Di peringkat paling rendah adalah peringkat daerah. Dan seterusnya kepada peringkat negeri dan seterusnya di peringkat jawatankuasa di peringkat jabatan dan juga kementerian. So dia memang ada satu kaedah yang kita telah bangunkan untuk mengurangkan ataupun meminimumkan kesan bencana ini terhadap golongan sasar kami lah, wira agro kami lah. Itu berkaitan dengan SOP Datuk. Dan adakah sebarang bentuk bantuan dari segi kewangan lah untuk mereka ini, sebab kalau kita tengok
mereka menghadapi kerugian yang cukup besar, dan adakah sebarang bantuan berbentuk kewangan, Datuk? Ya, bantuan berbentuk kewangan memang ada diberikan. Kita sebenarnya ada dua kategori tabung. Yang pertamanya adalah tabung bencana tanaman padi, khusus untuk tanaman padi saja. Dan keduanya kita ada peruntukan pembangunan semula agro makanan. Ya, projek agro makanan. So kita ada dua. Yang tabung bencana tanaman padi ini memang khusus untuk padi dan diberi kepada pesawah-pesawah ataupun penanam-penanam padi yang terjejas akibat banjir. Dan bantuannya lebih kurang, kalau bagi padi yang telah bertanam melebihi 71 hari, kita akan bantuannya bernilai lebih kurang RM1,800 untuk setiap petani. Dan bagi yang berumur bawah 70 hari, 70 hari dan ke bawah, bantuan dia separuh pada itulah RM876. Manakala bagi peruntukan pembangunan semula projek agro makanan, kita akan memberi bantuan bagi membolehkan petani membangunkan semula ladang-ladang mereka, iaitu bantuan ini diberi maksimum. Ini saya sebut yang maksimum lah. Maknanya mungkin lebih rendah daripada itu. Maksimumnya adalah 50% daripada anggaran nilai kerosakan ladang yang supaya bantuan ini membolehkan mereka memulakan semula. Betul. Secara cepat untuk mereka menjana semula pendapatan mereka lah yang terjejas. Itu adalah dua bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pertanian. Supaya kita terus dapat membantu golongan ini, kan, Datuk, kan? Okey, dan selain daripada banjir, apakah antara bentuk bencana lain yang dihadapi oleh petani sekarang ini? Selain pada banjir, dari segi agro makanan, kita ada juga bencana dari segi ribut. Di mana kalau ribut ini dia boleh menjejaskan tanaman lah. Kalau kawasan padi, kebanyakan padi akan rebah dan tidak dapat dituai. Lebih malang lagi sekiranya bantuan ini bencana ini berlaku apabila saat mengutip hasil tiba. Itu yang menyebabkan para wira agro kita merasa sangat terkesan lah. Betul. Jadi kalau tidak ada bantuan daripada pihak kerajaan memang selain daripada itu terdapat juga bencana-bencana seperti serangan musuh tanaman yang luar jangka. Kalau yang normal tu dia tak dianggap sebagai bencana, tapi kalau yang luar jangka yang memberi impak yang besar, itu mungkin kalau diisytiharkan sebagai bencana oleh satu jawatankuasa di peringkat negeri ataupun di peringkat kementerian, kita akan mempertimbangkan bantuan kepada mereka lah. Jadi itu. Ini antara bentuk bantuan yang dapat meringankan beban, orang kata dapat bernafas dengan lega sikitlah, Datuk. Meringankan beban dan keresahan para wira agro makanan kami lah. Bantuan-bantuan ini. Dan Datuk, ada tak sebarang kaedah pertanian moden yang boleh digunakan untuk kita kurangkan kesan bencana kepada sumber pendapatan petani ni? Ada tak? Kita kena lihat bentuk bencana yang adalah. Kalau banjir, kebiasaannya banjir ni kita memang tak boleh elak lah. Tak boleh nak elak. Sekiranya banjir itu besarlah, bah yang besar, memang kita tidak ada elak, cumanya kita perlu mengambil tindakan-tindakan tertentu lah untuk meminimalkan kesan banjir itu. Tapi bagi banjir yang kata macam banjir kilat, yang banjir yang tidak begitu dalam airnya ataupun ketinggian air dia tak begitu tinggi macam dalam 3 atau 4 kaki, kita boleh menggunakan kaedah pertanian disebut fertigasi gantung. Hanging fertigation. Mana kita bag fertigasi itu kita gantung daripada tali pada ketinggian tertentu. Biasanya dalam 3 kaki ke atas. Jadi kalau banjir di bawah pada itu, tanaman akan selamat sebab tanaman itu dalam polybag dan dia tergantung di atas, dan petani masih boleh masuk. Kalau banjir tak terlalu dalam, boleh masuk untuk mengutip hasil lah. Bagi bencana-bencana lain seperti angin dan sebagainya, kita boleh juga meminimumkan kerosakan melalui pembinaan struktur-struktur tertentu macam sistem perlindungan hujan tadi. Dan kita reka bentuk bangunan itu hendaklah mengikut
arah angin. Kebiasaannya kita kena study arah angin. Okey. Kalau tak mengikut arah angin, mungkin akan menyebabkan kerosakan lebih besar lah. Okey. Kalau ada arah angin, mungkin dia akan meminimumkan. Kalau berlaku, tetap berlaku, tapi kita dapat meminimumkan kerosakan. Dan kita juga boleh menggunakan sekarang ni famous dengan kilang tanaman. Kilang tanaman. So plant factory ini boleh digunakan jugalah untuk minimumkan kesan-kesan daripada bencana-bencana yang kita tak jangka ini. Ada backup lah maksudnya Datuk kan. Sekurang-kurangnya dapat membantu jugalah petani-petani ini. Okey, dan peranan Datuk, peranan persatuan petani seluruh negara lah dalam menghadapi musim banjir ni apa? Pasti mereka pun dah merangka, sebab kalau kita tengok tahun lepas pun kan banjir teruk kan berlaku melanda di Malaysia. Jadi pastinya ada perkara-perkara yang telah pun disusun atur. Bagaimana? Okey, dari segi jabatan kita memang ada sesi engagement dengan persatuan dan industri players lah untuk apa jua aktiviti pertanian termasuk bencana ini. Dan kita bagi bencana yang boleh kita ramalkan seperti macam banjir, macam ini, biasanya kita akan dapat pemakluman. Kementerian Pertanian akan dapat pemakluman daripada Met Malaysia mengenai situasi cuaca akan datang bulan 11, bulan 12 dan sebagainya. Dan dia ada ramalan dia bahawa hujan macam mana dan sebagainya. Kita akan mendapatkan maklumat itu, dan dalam sesi-sesi engagement ataupun dalam perjumpaan-perjumpaan kita dengan industri player, petani kita, petani di kampung dan sebagainya, kita akan memberi peringatan. Tapi melalui kalau persatuan ini, kita akan memohon pada dia untuk kalau boleh menjadualkan tanaman-tanaman tertentu pada musim-musim banjir ini. Dan kalau bagi kawasan yang mudah ditenggelami ini, kita pohon sebelum masuk betul-betul bulan dalam hampir pertengahan bulan 11 hingga bulan 12 tu, elakkanlah daripada tanaman itu masih ada di ladang lah, untuk mengelakkan kemusnahan. Kalau boleh dah di penghujung harvesting lah, penghujung penuaian. Persediaannya perlu dilakukan lebih awal lagi. Ya, perancangan. So, kita akan sampaikan maklumat kepada persatuan. Persatuan ini akan sampaikan kepada ahli dia, dan dia akan biasanya dia orang akan buat perancangan lah untuk memastikan hasil ini tak terjejas. Kecuali bencana yang kita memang tak jangka. Tak boleh, betul. Tak jangka. Tiba-tiba kan. Betul kan. Okey, itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Zahimi Hassan, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Pertanian Malaysia, di atas penerangan berkenaan dengan persediaan Jabatan Pertanian menghadapi bencana. Terima kasih banyak, Datuk. Dan para petani di luar sana pun sentiasa ada engagement bersama dengan Jabatan Pertanian untuk memastikan bagaimana kelancaran, kita memastikan yang terbaik untuk mereka, dan banyak bantuan yang diberikan khususnya untuk membantu golongan ini. Terima kasih banyak, Datuk, sekali lagi. Okey, dan seterusnya.